Assalamualaikum. Hari ni kita sambung pelajaran kita. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, kamu boleh mengagak siapa dia. Lepas tu kat sini ada dia tulis dah. Dia adalah merupakan pelumba basikal track profesional negara yang dikenali sebagai Pocket Rocket Man. Okey. So baru-baru ni dapat pingat perak di sukan Olimpik di Tokyo. Okey. Jadi hari ni kita nak tengok kepada berkaitan dengan Zulhas ni awal ni dia kayu gerat kan. Bila kayu gerat ni kalau laju, paling laju dianggap pemenang kan. Okey, so jadi berkaitan dengan laju hari ini kamu akan belajar bab 9, laju dan kejutan. Okey, laju tu memberi maksud kadar yang melibatkan jarak dan masa. Laju tu berkaitan dengan jarak dan masa lah. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Okey. So jadi kalau kat sini ada formula segitiga. Okey, L ni merujuk pada laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, kalau cikgu tutup L ni maksudnya jarak bagi masa, itu ialah laju. Bila kita nak cari sesuatu kita tutup, itu maksudnya jarak bagi masa. Okay, kalau kita nak cari masa, maksudnya tutup M. Kita nak cari masa, jadi kita tutup M. Jarak bagi dengan laju. Okey, kalau kita nak tahu jarak pula, kita tutup jarak laju kali dengan masa. Itu saja. Nak cari apa-apa, tutup huruf tu. Jadi kita tengok kalau sebarang macam ni, kalau kita nak cari jarak, jadi laju kali dengan masa. Okay. So senang saja. Kita pergi kepada contoh. Aida berjalan ke kedai pada jarak 100 meter selama 5 minit. Hitung laju dia. Okey, nak cari laju. Okey, kita ada jarak. Okey, jarak dia adalah 100 meter. Kita ada masa. Masa ialah 5 minit. Hitung laju. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Kalau ingat balik segi kita, okey, laju sama dengan jarak bagi masa. Nak cari laju, untuk laju jadi jarak bagi masa. Jarak dia 100 meter. Okey, 1 meter bagi dengan 5 minit. Jadi kita tekan kalkulator, 1 bagi 5 dapatlah 20. Unit dia ialah atas meter, ini meter per minit. Okey, maksudnya Aida ni berjalan sejauh setiap 20 minit, maksudnya setiap 1 minit 20 meter jalan macam tu. Setiap 1 minit ni sebab per minit, maksudnya dia berjalan sejauh 20 meter. Okey, untuk seterusnya. Contoh ni kamu boleh tengok pada muka surat 171. Khairul, Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut pelumba negara. Okey, ada dua, Khairul Hafiz dengan Badrul Hisham. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam 10.15 saat. Manakala Badrul pula ialah menamatkan larian 10.25 saat. Itu kan laju Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Jadi kamu kena ingat balik formula. Dia nak apa? Laju. Okay, kita ada nak cari dua kan. Okey, laju Khairul, satu lagi laju Badrul. Okey, so laju, ingat balik formula laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. Nak cari laju, tutup laju, jarak bagi masa. Okey, jarak kita berapa? Dia lari 1 meter kan. Jadi 100 meter. Masa untuk Khairul 10.18 saat. Jadi kamu tekan kalkulator, 100 bagi 10.18 dapat 9.82 meter per saat. Maksudnya setiap 1 saat dia berlari
sebanyak 9.82 meter. Oh, jauh. 1 saat. Okey, Majrur pula berapa jarak dia? Ingat formula laju sama dengan jarak bagi masa. Nak cari laju, jarak bagi masa. Okey, jarak dia tetap juga sebab dia lari 100 meter. Bahagi dengan masa dia 10.25 saat. Jadi tekan kalkulator 9.76 meter per saat. Atas dia meter per saat. Okey. So, jadi yang ni lah paling laju. Okey, ni 1 saat juga. Ni pun 1 saat. Tapi dia punya jarak untuk 1 saat dia adalah 9.82. Ini 9.76 meter. Okey, so jadi laju Khairul lebih laju. Okey, so kita tengok pada laju seragam dan laju tak seragam. Apa yang difahamkan dengan laju seragam, laju tak seragam? Okey, kalau kamu tengok kat sini ada guli A, guli B. Kalau guli A 1 saat 2 cm, 1 saat 2 cm, 1 saat 2 cm, 1 saat 2 cm jadi 8 cm. Tapi hak ni 1 saat jadi 2, 1 saat lagi jadi 2 jadi 3 tambah 1 je kan. Jadi dia tak konsisten, tak kata apa? Tak seragam. Okey. So jadi ini adalah berkaitan dengan laju tak seragam. Guli A berkaitan dengan laju seragam. Okey. Jadi kalau kita lukis ke graf jarak dengan masa, dia garis dia lurus cantik je. Tapi ini ada turun naik. Ini maksudnya laju dia tak seragam. Okey. Jadi kita tengok balik, guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Guli A bergerak dengan laju yang seragam. Laju seragam ialah laju merujuk kepada perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Tak seragam ialah merujuk pada laju yang mempunyai perubahan yang tidak sama. Berubah secara tak sama. Betul lah, kita tengok ni. Masa tu tetap sama, tapi ni naik 2. 2 jadi 1, naik 1. 3 jadi 5 jadi 2. Ni 5 jadi 8 jadi 3. Jadi tak sekata. Itu tidak sama dalam selang masa yang masa tetap 1 saat kan. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Farid memandu sebuah trailer dengan sejauh 170 km. Jadi maksudnya ini ialah jarak. Okey, masa untuk 2 jam pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailer dengan laju yang seragam? So, jadi 2 jam pertama dia 170 km. Okey, 4 jam berikutnya 190 km. Jadi kita buat laju 2 jam pertama. Laju sama dengan jarak 170 km per 2 jam. Okey, tekan kalkulator, dapatlah 85 km per jam. Maksudnya setiap 1 jam jarak perjalanannya 85 km. Laju 4 jam berikutnya. Jadi 190 km per 4 jam. So tekan kalkulator, dapat 47.5 km per jam. Jadi laju dia tak seragam. Sebab atas ni 85 km per jam, ni 7.5 km per jam, maksudnya 1 jam 47.5 km je dia boleh pi. Jadi dia tak seragam. Kalau seragam bawah ni mesti 85 juga, sama macam 2 jam tu. Okey. Okey, kita tengok contoh ni. Encik Mahir memukul bola golf dari tiang P ke S. Okey, P ke S melalui tiang Q dan arm P ke S melalui tiang Q dengan R. Okey, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai kelajuan yang seragam? Jelaskan jawapan tu. Okey, jadi cara dia,
dia sebut laju tu seragam ke tak. Jadi kita kena kira. Okey, laju P ke Q dulu. Jarak dia apa? 40 meter per masa dia 2 saat. Dapatlah 20 meter per saat. Okey, seterusnya laju P ke Q dah, Q ke A pula. Q ke A. Okey, 70 meter jarak dia. Jarak bahagi masa 3.5 meter. So, kamu akan dapat Q ke A. Jadi, 20 meter per saat. Sama kan? 20 meter per saat juga, 20 meter per saat juga. Okey, sekarang kita nak buat laju R ke S sama dengan 60 meter bagi dengan masa 3 saat. Jadi, bahagi dapat 20 meter per saat. Jadi, sama juga. Oleh itu, laju seragam. Okey. Kita sambung laju purata. Laju purata digunakan untuk memberi gambaran tentang laju. Okey, jadi laju purata ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. Ni pun kena ingat. Tapi dalam peksa memang formula akan diberi. Jumlah laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan masa. Kena ingat formula tu. Okey, jadi kita pergi kepada contoh. Amir mula berbasikal dari rumah ke bandar A pada pukul 9 pagi. Jadi dalam perjalanan dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanan ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12 suku. Itu laju purata. Apa formula laju purata tadi? Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, so jadi kita cakap perjalanan dia berapa? 10 pergi ke bandar ni kan, 10 dengan 20 maksudnya jarak dia 35 km per. Okey, masa macam mana? Masa tu ialah dia pukul 9. Lepas tu dia pizza berehat sat. Makan dia sambung perjalanan. Okey, jadi kamu kena kira pukul 12. Yang time rehat pun kena kira sekali. 12, 15 tolak dengan pukul 9 pagi. Jadi 3 jam 15 minit. Okey, jadi kamu kena tukar 3 jam 15 minit pada jam. Jadi 3 jam kita tahu dah. 15 ni nak bagi jadi jam. 15 bagi 60. So dapatlah 3.25 jam. Ni bahagi dengan 3.25 jam. Okey, kamu akan dapat 10.77 km per jam. Okey, kena ingat formula tu. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Walaupun dia berehat makan pizza kat setengah jam, kita tetap kira masa tu. Jadi 12 suku tolak dengan pukul 9 pagi dapat 3 jam 15 minit. 3 jam. Okey, unit kita selalunya memang bawah ni jam. Jadi 15 minit ni kita tukar jam bagi 60. Dapatlah 3.25 jam. Jadi jarak dia 35 km sebabnya 10 campur 25 bagi 3.25. Dapatlah jawapan ni. Okey.